أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه نصره وجاهد في الله حق جهاده. Okay, kawan-kawan yang baru join boleh dengar ke suara saya? Harapnya suara saya boleh didengari oleh rakan-rakan semua. Kalau clear boleh komen sepatah ya, Puan Prizona. Kalau clear boleh komen sepatah dua, clear ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, terima kasih. Kita akan berkongsi satu ayat Al-Quran yang mudah-mudahan boleh ditampal dalam rumah kita untuk tatapan kita bersama dengan anak-anak kita khususnya. Ayat ini adalah ayat yang akan mengajar kita cara yang sepatutnya kita melihat kehidupan kita pada setiap hari. Inilah ayat yang memberikan teguran yang keras kepada kita seandainya hidup kita hanya mengharapkan kepada pertambahan pendapatan, kalau sekadar hidup kita untuk menambah keseronokan, maka ini adalah ayat yang mudah-mudahan menjadi teguran dan peringatan kepada kita setiap hari apabila kita memulakan kehidupan. Ayat yang saya maksudkan adalah ayat yang ke-20 daripada surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Ayat ini sebelum saya bacakan terjemahannya, saya jelaskan terlebih dahulu terdapat 4 bahagian ataupun terdapat 4 perkara yang disentuh dalam ayat yang dibacakan tadi. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala menyebut tentang 5 perkara yang terjadi kepada kita manusia di dalam kehidupan dunia. 5 perkara yang selalu terjadi kepada manusia dalam proses meniti kehidupan dunia. Yang kedua, Allah Ta'ala berbicara tentang perumpamaan seorang pekebun apabila melihat hujan yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti akhirnya diturunkan. Yang ketiga, Allah Ta'ala berbicara tentang akhirat. Hanya ada 2 destinasi sahaja. Dan yang keempat, Allah Ta'ala menyebut kesimpulan tentang kehidupan dunia. Kita baca secara penuh bahagian yang pertama. Maka ketahuilah, hendaklah kamu ada ilmu. Hanya saja kehidupan dunia tidak lain tidak bukan, pertama sekali adalah la'ibun, permainan, walahwun, dan hiburan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan saling membanggakan antara kamu, watakathurun fil amwali wal awlad, dan saling memperbanyak dalam hal harta dan anak pinak. Ini bahagian pertama ayat 20.
Bahagian kedua ayat 20 adalah Allah Ta'ala menyebut perumpamaan yang terjadi kepada 5 yang saya sebutkan tadi. Manusia di hadapan 5 perkara yang disebutkan tadi, berlaku kepadanya apa yang boleh diperumpamakan berlaku kepada pekebun yang menanam sesuatu, tetapi tidak turun sebarang air hujan dari langit. Tiba-tiba datang hujan yang dinanti-nantikan. Perhatikan riak wajah pekebun berkenaan. Apakah yang akan kelihatan pada wajah pekebun berkenaan? Maka ini bahagian yang kedua. Seperti perumpamaan hujan yang ditunggu-tunggu, akhirnya turun, a'jabal kuffar, menimbulkan ketakjuban, kekaguman kepada kuffar yang menanam. Sedangkan apa yang terjadi selepas hujan turun dan beberapa masa berlaku, thumma yahiju, kemudian menjadi kering, tidak lagi turun sebarang air, fatarahu musfarra, dan kamu melihat tanaman kamu menjadi kuning, thumma yakunu hutama, kemudian ia menjadi hancur, lebur. Ini bahagian kedua daripada ayat 20. Allah Ta'ala membawa perumpamaan nak bagi mudah faham apa yang terjadi biasanya di 5 yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala berbicara mengenai destinasi, iaitulah akhirat. Tidak akan ada yang ketiga melainkan 2 sahaja. Sama ada neraka yang penuh dengan azab yang keras, ataupun pengampunan dan keredaan Allah, yakni syurga. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, Allah Ta'ala menegaskan kesimpulan apa yang mahu disampaikan daripada ayat 20. Ternyata Allah Ta'ala mahu memberitahu kita betapa tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan, keseronokan kepada orang-orang yang terpedaya. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian, ayat ini adalah ayat yang membetulkan cara kita pandang hakikat kehidupan di atas dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala membetulkan cara kita memandang. Umpamanya beginilah, anak kecil kita, 2 tahun, bila diberikan kepadanya duit RM10, agaknya cara anak itu melihat duit RM10 itu, adakah dengan cara melihat yang berdasarkan hakikat RM10 atau tidak? Kerana anak 2 tahun pasti dikoyakkan barangkali RM10 berkenaan, atau dicampakkan kerana dia bukan, kalau jilat tu manis macam aiskrim. Jadi anak kita tidak tahu nilai RM10. Tetapi kita yang sudah dewasa, pasti bila ternampak duit merah kertas di atas lantai, fikiran kita, kepercayaan kita adalah ini yang bernilai. Dan kita tidak biarkan ia ada di atas lantai, kita akan ambil kerana ia berguna. Ia boleh membeli sesuatu pada pagi nanti. RM10. Itulah perumpamaan nak bagi faham perbandingan akhirat dengan dunia di mata pandangan majoriti manusia. Manusia gagal untuk mempunyai cara pandang yang betul kepada negara akhirat. Sedangkan kalaulah mereka faham hakikat akhirat, mereka akan memandang kehidupan dunia dengan pandangan yang tidak mengharapkan untuk hidup di dunia bagi tempoh yang lama. Kalaulah manusia itu tahu hakikat sebenar negara akhirat, maka pastinya dia akan melihat kehidupannya di dunia
hanyalah sekadar persinggahan ataupun seperti orang yang melintas jalan. Ya, orang yang nak melintas jalan, ya, benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Hiduplah kamu di atas dunia ini seumpama seorang yang sangat asing mendatangi di sesuatu negeri ataupun kawasan. Tidaklah kenal mana siapa orang di situ. Tetapi kita dah kebetulan lalu di tempat berkenaan. Abir sabilin. Kita lintas jalan, kita lintas sesuatu tempat, dan pastinya kita tidak bercita-cita untuk menetap di situ. Kita tidak bercita-cita untuk duduk lebih lama di situ. Kerana kita faham hakikat yang sebenar adalah destinasi yang mahu dituju. Umpamanya begini tuan-puan sekalian, untuk faham ayat ini, hidup ini seumpama perjalanan nak balik kampung lah. Musafir yang sangat panjang, dan di dalam perjalanan menuju ke destinasi balik kampung, ada 5 hentian R&R menunggu menanti kita. Memang kita kena bersedia untuk berhenti. Kita tidak boleh mengelakkan diri kita daripada berhenti, kerana ada waktu tangki minyak kita adalah 1 bar. Jadi orang yang minyaknya dah berkelip-kelip pasti berdebar penuh cemas. Dan kalaulah ternampak logo Petronas ke logo Shell ke, lega, menarik nafas lega, sebab insya-Allah akan berhenti dan isi minyak. Dan perjalanan ini akan ada 5 hentian. Setiap hentian ini kita kena berhenti untuk bubuh minyak. Tetapi tak ada orang yang waras, yang tahu hakikat seronoknya apabila sampai di kampung. Kerana sudah 3-4 bulan tidak bertemu yang tersayang, orang tua kita. PKP telah menyebabkan raya pun tak dapat nak balik kampung. Rindu yang amat sangat di dalam dada. Tetapi untuk pastikan kita selamat sampai ke kampung, ya, kita kena pastikan perjalanan kita minyak mencukupi. Maka ada 5 hentian. Kita tak boleh lari. 5 hentian ni kita kena berhenti. Lalu hentian yang pertama adalah bernama la'ibun, permainan. Hentian yang kedua namanya lahwun. Hentian yang ketiga namanya zinatun. Hentian yang keempat namanya tafakhurun bainakum. Hentian yang kelima namanya takathurun fil amwali wal aulad. Perhatikan elok-elok. Kesemua hentian-hentian ini adalah usia kita, kebanyakan kita sepanjang hidup di atas muka bumi. Pertama sekali, usia kita yang sangatlah kanak-kanak. Maka hentian pertama kita di sini, ada sesuatu yang menarik menanti kita di hentian yang pertama. Ada sesuatu yang menyebabkan kita kena berada lebih lama di hentian yang pertama. Kita yang bawa kereta, concern kita minyak. Tetapi kalau dah nama R&R, anak mana yang tak nak main playground? Jadi di situ ada permainan. Dan kerana anak nak main playground, kita telah berikan masa lebih lama kepada R&R berkenaan di luar daripada waktu yang sepatutnya sekadar isi minyak 5 minit, 10 minit. Beli kopi Costa ke apa kan, untuk hilangkan mengantuk. Tetapi disebabkan anak jadi setengah jam, jadi 1 jam, dan kita tak marah mana anak kita. Sebab aku pun kalau duduk kat tempat budak tu, anak aku tu, aku pun nak main benda tu menarik. Anak kecil kita, Farahi, Fatihah, bila nampak playground,
Dia ada unsur nak bermain, nak menang, nak kalah, nak berlumba. Dia orang penat, dia orang letih kalau dalam kereta tu punyalah ganas. Jadi antara yang boleh menyebabkan dia orang relax dalam kereta adalah dia orang bermain, berlumba. Yang mana menang kalah bukanlah pertandingan yang sebenar. Sekadar nak seronok-seronok. Itulah hentian yang pertama. Apa yang disebut sebagai la'ibun. Permainan yang menyeronokkan, yang memang memenatkan, dan kalah mati itu hanyalah gurauan semata-mata. Macam main game lah. Anak mana yang tak seronok kalau di hentian berkenaan ada tawaran main game ke kat mana-mana? Satu. Yang kedua, hentian yang kedua adalah hentian yang sangat menarik minat remaja. Budak-budak muda, kita patut berhenti bubuh minyak je untuk teruskan perjalanan. Tetapi anak kita bukan semuanya anak kecil. Kita ada abang long yang dah besar panjang, kak long yang dah besar panjang, umur dah barangkali 15 tahun. Yang mana di situ ada hiburan. Dekat RNR tu ada artis buat performance. Artis tu pula artis Korea yang diminat contohnya. Jadi kesungguhan nak dapatkan tanda tangan artis selebriti berkenaan menyebabkan anak tu sanggup beratur, "Mama, sekejap, saya nak ambil signature dia. Ini selebriti yang bukan mudah nak jumpa, Mama, kebetulan." Maka yang patut 5 minit jadi 1 jam. Disebabkan ada sesuatu yang menarik minat anak kita yang sulung tu. Dan kita tak marah mana sebab kita kata apa? Kalau aku duduk kat tempat dia, aku pun akan suka kepada hiburan yang disajikan. Itu hentian yang kedua. Hentian yang ketiga adalah hentian yang menarik minat usia yang sudah dewasa. Hentian pertama adalah sesuatu yang menarik bagi kita semasa kanak-kanak. Hentian yang kedua, dia menarik minat kita apabila usianya sudah remaja. Kemudian hentian kita yang seterusnya adalah bila usia sudah dewasa, sudah kita ini matang, barangkali umur sudah 35, 40. Waktu ini kita akan diuji dengan hentian yang bernama tafakhur bainakum, iaitulah berbangga. Orang tanya, ya, bukan sekadar nama apa, orang tanya kerja kat mana. Jadi sesama kita, ya, pasti akan memberitahu kita kerja di tempat yang boleh menimbulkan kebanggaan orang, yang boleh menyebabkan orang menyebut puji-pujian kepada kita. Saya, ya, kerja dekat company sekian-sekian, yang mana company berkenaan, ia terkenal dengan kekayaan khazanahnya, ia terkenal dengan kaki tangannya mendapat gaji bulanan katakan ya 15,000, 20,000. Jadi kita kadang, ya, berlumba untuk mendapat title berkenaan. Title company mana kita bekerja, title tertentu yang kita mahu capai, yang mana dengan title berkenaan orang akan memandang dengan penuh penghormatan, seperti yang berhormat, seperti doktor, profesor. Jadi usia dewasa adalah usia kita nak mencapai tafakhur. Kita berbangga dengan kerjaya kita. Kita nak bagi tahu orang lain kerjaya kita sangatlah istimewa dan unik. Inilah ujian yang menanti di hentian yang ketiga. Yang sepatutnya kita bubuh minyak saja, tetapi di hentian berkenaan ada title-title menunggu, yang mana kalau kita dapat title berkenaan, walaupun beratur panjang, dia boleh menyebabkan orang kampung bangga dengan kita bila kita sampai nanti. So patutnya bubuh minyak saja, tetapi jadi lama masa sebab ia usaha gigih nak dapat title-title yang menimbulkan kebanggaan orang kepada kita. Terus perjalanan, hentian yang keempat. Hentian yang keempat
Saya terlupa, maafkan saya tuan-tuan, saya buat silap. Tafakhur yang keempat. Yang ketiga adalah zinah. Zinah adalah hentian yang ketiga, dan ia berlaku ketika kita sudah dewasa. Maafkan saya silap tadi. Zinah adalah hentian yang sangat menarik minat orang-orang yang sudah dewasa, lelaki dan wanita. Ya, di mana pada usia zinah ini adalah usia nak menonjolkan perhiasan masing-masing. Ya, kalaupun tidak dewasa, dia adalah peringkat belia anak muda. Macam macam budak-budak muda yang belasan tahun, dia tidaklah remaja sangat, tetapi dia adalah usia yang barangkali usia IPTA, usia PTPTN, di mana pada usia universiti ni, apa yang boleh menyebabkan orang pandang kita dengan pandangan yang tinggi apabila kita memiliki iPhone 11, ataupun kita mempunyai beg tangan yang berjenama. Jadi hidup kita bukan lagi mementingkan permainan ataupun hiburan ketika berlaku tekanan dalam hidup, tetapi hidup kita mula mementingkan brand barang-barang yang kita guna. Yang kita nak tonjolkan kita punya jubah jenis apa, kita nak tonjolkan pada orang kita guna minyak wangi jenis apa, kita nak bagi tahu pada orang kita punya laptop jenis apa, kita nak bagi tahu orang kita punya phone jenis apa. Ini yang terjadi pada hentian yang ketiga. Hentian yang keempat adalah bila kita sudah mencapai usia yang sangat matang dan kita sangat suka beritahu orang kita punya title. Dan akhir sekali, usia yang sudah tua. Usia di mana kita sangat mementingkan angka. Angka dari aspek apa? Aset yang kita miliki. Waktu ini kita nak beritahu satu dunia legasi kita. Legasi kita, ada berapa rumah kita dah beli, dan kita nak bagi tahu orang juga yang kita punya pelapis berapa ramai daripada anak cucu kita. Jadi hentian ini tuan-tuan adalah hentian yang Allah Ta'ala menjelaskan usia-usia yang kita lalui. Dan setiap usia-usia ini, usia apa tadi? Kanak-kanak. Yang kedua, usia remaja. Yang ketiga, usia belia. Yang keempat, usia dewasa. Yang kelima, usia tua. Di setiap hentian ini ada sesuatu yang sangat menarik terjadi. Dan yang menarik itu umpamanya pekebun yang menanam benih, yang meletakkan expectation akan ada manfaat daripada benih ini kepada saya. Ada sesuatu yang bakal diberikan oleh benda ini yang saya tanam ini, dipanggil kufar yang tanam benih. Kufar dalam ayat ini bermaksud seseorang yang kambus benih dengan tanah dan mengharapkan akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang kelak memberikan manfaat, buah durian, buah pisang kepadanya satu hari nanti. Ini expectation dia. Dia mengharapkan, dia meyakini apa yang bakal muncul di masa akan datang daripada tanah kebun ini adalah sesuatu yang bakal memberikan kebahagiaan. Tiba-tiba hujan tak turun-turun. Dia mula resah gelisah. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba guruh dan kilat, hujan turun. Cuba lihat reaksi wajah pekebun berkenaan. Lama tunggu air, hujan, dan ghaith baru diturunkan. Tiba-tiba baru diturunkan. Apa reaksi wajah mereka? Kita dapat lihat wajah mereka penuh dengan girang, gembira. Wow factor akan kelihatan di wajahnya. Ini poin saya dan ini poin ayat ini. Wow factor ada di lima usia ini. Seorang pada usia kanak-kanak, wow faktornya adalah main PS4. Seorang yang bernama kanak-kanak, wow faktor bagi dia adalah playground. Tetapi bila kita sudah beranjak dan berpindah kepada yang kedua, permainan barangkali bukan lagi wow faktor bagi kita. Wow faktor bagi remaja adalah apabila dia dapat hiburan, dia dapat keseronokan,
daripada tekanan yang sudah dihadapi. Kanak-kanak, ya, budak-budak belajar kat sekolah, balik rumah nak tengok cerita filem apa dekat Netflix, nak tengok drama apa. Seseorang yang mengalami tekanan dalam hidup, hiburan adalah keutamaan dia. Apa cerita baru muncul di pawagam, apa filem baru rilis, ya, ini menjadi concern dia. Tetapi ternyata apabila kita menganjak usia kepada hentian yang ketiga, wow factor mula berubah. Kita bukan lagi berminat dengan permainan ataupun filem apa yang latest keluar. Kita mula pergi kepada yang ketiga. Kita mula nak beritahu orang apa yang menarik tentang diri kita, yang kita miliki. Seperti beg tangan, seperti telefon. Kita mula nak beritahu orang jenama telefon apa kita ada. Ya, kereta jenis apa kita guna dekat UIA tu. Padahal kita belajar je pun. Kita guna kereta apa? Kereta kancil sahaja kah? Atau kita bawa MERS? So, kita nak beritahu satu dunia apa yang boleh menyebabkan, ya, orang memandang kita dengan wow factor. Bukan kita sahaja wow factor, tetapi orang boleh memandang kita, wow, hebat. Ya, kita mula menonjolkan pada orang kasut apa kita pakai. Ya, ini wow factor yang ketiga pada usia yang sudah belia, ya, anak muda. Ya. Yang keempat, wow factornya sudah tidak sama dengan yang pertama, kedua dan ketiga. Kerana wow factor bagi orang umur 40 adalah title. Ya, title sebagai seorang yang bergelar bla 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 bla. Wow factornya bukan lagi bermain kerana usia begitu sangat cepat penat untuk bermain. Hiburan saja tidak memadai, ya, minoriti orang-orang dewasa, ya, berminat dengan hiburan, ya. Dan yang keakhir sekali adalah wow factor bagi seorang yang sudah sangat berusia adalah apabila mendapat berita cucu baru muncul, dapat cucu lagi. Ya, wow factor bagi orang yang sudah berusia adalah apabila satu lagi syarikat boleh ditubuhkan yang boleh menunjukkan empire kedudukannya, legasinya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa yang terjadi pada setiap usia ini adalah sesuatu yang sangat menimbulkan keseronokan. Tetapi perhatikan bahagian kedua ayat ini adalah Allah Ta'ala menyebut mengenai kekecewaan. Kerana ternyata hujan turun sekali itu je. Hujan dah tak turun-turun, menyebabkan kering, musfarrah. Tanaman itu rosak. Maksudnya, wow factor yang kita kata wow, ia boleh memberikan kebahagiaan, keseronokan, ternyata tipu daya belaka. Cuba tengoklah, kita ambil contoh dalam checkpoint tadi tu, kita ambil Zina yang ketiga. Dulu, ya, katakan 10 tahun lepas, kita 15 tahun lepas, Nokia 3310. Itu dulu punya cerita. Sekarang kalau anda ada Nokia 3310, minta maaf lah, adakah orang akan wow? Dan adakah anda boleh nampak orang jual Nokia 3310 dekat kedai? Wow, wow dah tak ada dah. 15 tahun punya cerita yang lepas, wow lah tu. Tapi sekarang, wow, okey, bukan 15 tahun lepas, katakan pula 10 tahun lepas. Sebab saya tukar daripada Nokia, saya beli BlackBerry. Dulu orang yang ada BlackBerry ataupun nampak BlackBerry dijual, wow, itu 10 tahun lepas punya cerita. Tapi sekarang, tuan-tuan, orang dah tak pandang dah jenama itu barangkali. Ya, orang pandang iPhone, katakan, orang pandang Oppo, orang pandang Huawei dan seumpama dengannya. Kau guna phone apa? Jadi peralihan masa, peralihan usia, peralihan tahun telah mengubah cara kita memandang sesuatu. Dan ternyata sesuatu yang dahulu berharga sekarang sudah bernama membosankan. Betapa banyak mainan kanak-kanak kita beli 5 tahun lepas, barang Lego ataupun anak patung lah, katakan, kan, apa-apa yang kita beli untuk anak-anak kita tahun lepas, tak payah tahun lepas, minggu lepas, tak payah minggu lepas, semalam kita beli, semalam, hari ini duduk bawah katil je, mainan berkenaan. Sudah anak tu tak pandang dah. Cuba try bawa anak pergi mana-mana shopping mall bila PKP dah tak ada nanti ke.
bawa pula lalu kedai yang ada jual Lego, mesti dia nak lagi. Dia sangka toy tu boleh memberikan dia keseronokan. Sedangkan 1 jam selepas dia buka toy berkenaan, Lego berkenaan, dia dah campak ke tepi dah. Dia nak yang baru. Inilah cerita manusia umpama pekebun. Dia menyangka kebahagiaan akan datang dengan wow factor tadi. Tetapi ternyata manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Dan ternyata manusia terlupa, ini semua tidak memberikan kepadanya kepuasan. Yang hanya boleh memberikan kepadanya kepuasan, adalah apabila dia faham destinasi yang dia nak pergi. Maka datanglah bahagian yang ketiga yang menjelaskan tentang destinasi. Iaitulah 2, tidak ada yang ketiga. Destinasi kamu sama ada kamu sampai ke rumah dengan selamat, selepas 3-4 bulan kamu tak balik ke kampung. Sebenarnya 3-4 bulan plus 5 bulan yang kita tak jangka berlakunya musibah COVID-19 ini. Separuh setahun itu kita tak dapat nak jumpa orang yang tersayang. Rumah kita kat kampung pula, dalam dusun durian katakan, punyalah excited kita nak kembali ke dusun yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Itu destinasi kita yang sebenar. Jadi kalau seseorang itu tahu destinasi yang sebenar, bila dia baca ayat-ayat mengenai syurga dan dia faham ayat-ayat mengenai syurga, dia akan tahu nilai nyamuk yang ada pada dunia ni. Betapa dunia ini tidaklah bermanfaat kepada orang-orang yang beriman, melainkan jambatan. Dunia ini hanyalah jambatan. Kita nak melintas, sebagaimana yang Nabi kata tadi. Yang mana dalam proses kita melintas, kita kena berhenti di setiap hentian untuk bubuh minyak. Ingat, hidup kita hanyalah nak bubuh minyak. Jangan biarkan kita terpukau dengan segala yang menunggu di hentian berkenaan. Kalau kita kanak-kanak, kita kena ingat, ayah nak kau duduk dalam kereta, ayah nak bubuh minyak saja. This is not the time untuk kita main playground. Kalau nak main pun boleh, tetapi kena bergegas masuk dalam kereta. Nak katanya, dalam hidup ni kita boleh bermain. Tak salah kita bermain. Tetapi apa beza dengan orang yang ada kerinduan kepada destinasi yang sebenar? Termasuk anak-anak. Dia akan main sekejap je. Dia akan mengalah dengan ayahnya. Okey papa, kita masuk kereta segera sebab dah tak sabar nak jumpa atuk, nak jumpa nenek. Dia ada gambaran tentang keindahan kampungnya. Jangan terpukau, Ingat, tujuan kamu adalah bubuh minyak dengan hentian yang mana ada banyak jualan-jualan phone dan beg tangan. Jangan turun daripada kereta ni, ayah hanya nak bubuh minyak saja. Kita nak teruskan perjalanan. Boleh nak tengok, boleh nak jenguk, tetapi still dalam kereta teruskan perjalanan. Sebab dunia adalah jambatan. Kita nak lintas, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Bila kamu sampai R&R berkenaan, ia adalah dunia yang asing. Kamu kena kekal begitu, di mana saya macam tak kenal lah tempat ni. Jadi bila tak kenal ni, saya tak nak duduk lama sangat sebab saya tak tahu macam mana keadaan di sini. Entah ada orang-orang yang berniat jahat ke macam mana, jadi saya tak boleh lama duduk kat sini. Saya kena kembali bergegas masuk dalam kereta sebab dunia tu agak asing bagi dia. So kita kena anggap bahawasanya kita hanya berjalan sahaja di atas dunia. Kita ada destinasi yang sebenar kita nak tuju. Jangan jadi orang yang mudah distracted, orang yang mudah teralih daripada tujuan utama dia berhenti di R&R berkenaan. Dan destinasi yang Allah Ta'ala sebut di bahagian ketiga ayat ini, bukan hanya kampung halaman yang bernama syurga, pengampunan dan keredaan Allah, tetapi Allah Ta'ala sebut juga tentang ancaman api neraka, azab yang keras. Maksudnya apa? Bagaimana kamu boleh lalu R&R dan kamu tak isi minyak? Kamu beri perhatian pada benda yang bukan bubuh minyak. Sedangkan dalam perjalanan di atas lebuh raya tadi, kamu dapat lihat berapa banyak kenderaan tersadai di tepi jalan kerana minyak tak cukup ataupun kehabisan minyak. Dan kesan daripada kereta berkenaan tersadai, pemandu dan sesiapa yang ada di dalam kereta telah ditimpa bahaya yang sangat besar. Kamu nampak
kejadian berkenaan. Lalu kenapa kamu tidak berhenti di RNR dengan fokus kepada bubuh minyak? Sedangkan kejadian, adanya pemandu-pemandu yang sudah ditimpa kematian akibat daripada kereta kehabisan minyak lalu dibaham oleh binatang buas di waktu malam. Jadi seharusnya bila Allah Ta'ala sebut destinasi, kalau kamu tak nak pulang ke kampung, tidak ada destinasi yang kedua melainkan kamu terpaksa dihumban ke dalam gaung yang penuh dengan binatang buas. Lalu ia memaksa kita untuk sampai ke kampung dengan apa jua cara, betul tak? Maka sebab tu Allah sebut neraka dulu, baru Allah Ta'ala sebut syurga, untuk motivate kita bahawasanya tidak ada pilihan yang ketiga. Kita tahu bila kita tak boleh balik ke kampung, kita boleh U-turn. Katakan ada pegawai polis tahan baru-baru ni kan, 2 minggu lepas, yang mana belum lagi dibenarkan untuk rentas negeri. Kalau katakan ada polis, kita patah balik. Tapi sebenarnya destinasi kamu tidak dibenarkan balik semula. There is no U-turn. Kalau kamu tak sampai ke kampung, kamu kena berhenti di tengah jalan dan bersedia dengan apa jua bahaya yang mendatang. Jadi ini bahagian ketiga ayat ini. Dan akhir sekali tuan-tuan, kesimpulan yang Allah Ta'ala tegaskan pada ayat 20, nak bagi kamu faham satu benda sahaja. Ramai orang terpedaya dengan wow faktor di atas muka bumi. Terlalu banyak tanggapan mereka kepada dunia. Mereka kata wow, tapi sebenarnya mereka adalah kanak-kanak 2 tahun kepada RM10. Mereka tak tahu nilai sebenar akhirat. Lalu mereka menganggap ini bernilai, namanya kehidupan dunia. Walhal mereka telah salah memberikan hukuman kepada kehidupan akhirat. Dan mereka juga telah salah memberikan nilai kepada kehidupan dunia, iaitulah kehidupan dunia ini sangatlah hina kerana kenyataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membandingkan dengan akhirat. Tuan-tuan, jangan salah faham maksud saya. Ayat 20 suratul Hadid adalah ayat yang menunjukkan kehinaan dunia apabila dibandingkan dengan akhirat. Ia bukanlah bermaksud kehidupan dunia ini hina, lalu kita tinggalkan segala yang ada, beruzlah, beribadat, meninggalkan segala kebendaan, kerjaya. Bukan itu maksudnya. Ia bermaksud perbandingan akhirat dengan dunia. Ternyata dunia ini sangat hina dan tidak langsung ia memberikan sesuatu yang menyeronokkan. Pada hakikat yang sebenar adalah negara akhirat lah tempat terbaik kamu dapat permainan. Tempat terbaik kamu dapat apa tadi? Hiburan. Tempat terbaik adalah akhirat. Kamu dapat kebanggaan, kamu dapat perhiasan, kamu dapat kebanggaan dengan anak dan harta yang banyak. Kat sana sepatutnya kamu bangga, bukan dekat sesi minyak tadi. Jadi inilah yang disebut di dalam ayat 20. Dan untuk lebih jelas, ada baiknya saya sebutkan ayat 20 ini duduknya dalam surah Al-Hadid. Kenapa? Inilah dia motivasi untuk kita tidak meninggalkan sekaligus dunia. Kerana ayat ini walaupun menghina kehidupan dunia, tetapi kerana ayat ini duduk dalam surah Al-Hadid, kita kena jadi orang kaya. Macam pelik je statement ni kan. Tadi ustaz cerita ayat 20 menghina dunia. Tiba-tiba ustaz kata kita hidup kena jadi orang kaya. Macam mana tu? Sebab suratul Hadid, kalau kita baca daripada awal, Allah Ta'ala sangat cintai orang yang bersedekah. Allah Ta'ala sangat cintai orang yang membanyakkan infak. Allah Ta'ala sangat cintai orang yang bila nampak dia punya account bank dia, katakan 7 angka, 6 angka, fikiran dia adalah pelaburan akhirat, bukan setakat pelaburan dunia. Macam mana duit yang banyak ni boleh menyebabkan aku sampai ke destinasi dan bukan membina kediaman di stesen minyak. Jadi untuk seseorang itu menjadi musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana, yang disebut dalam suratul Hadid, orang yang boleh memberikan infak, memberikan sedekah dan membantu orang-orang yang memerlukan pinjaman, memerlukan bantuan hutang, kita bantu.
Maka inilah kedudukan yang sangat diberi perhatian oleh surah Al-Hadid. Sebab apa? Surah Al-Hadid, kalau tuan-tuan baca daripada awal, Allah Ta'ala ketika surah Al-Hadid ini diturunkan adalah bertujuan menggalakkan lebih ramai orang menyumbang kepada kerajaan Madinah Al-Munawwarah di bawah pimpinan Nabi SAW ketika awal-awal kerajaan Madinah baru muncul. Kerajaan mana-mana tuan-tuan, kalau baru muncul sebulan, 2-3 bulan, setahun, ada dana ekonomi yang kukuh, maka sumbangan daripada orang-orang beriman daripada Auf dan Khazraj akan membantu kerajaan boleh mendapatkan bantuan pertahanan yang terbaik, persenjataan yang terbaik. Sebab mata-mata yang kurang senang sedang memikirkan macam mana nak jahanamkan kerajaan Islam Madinah. Maka untuk mengukuhkan kerajaan ini, kita perlu kepada pelbagai kementerian, kita perlu kepada pelbagai aspek untuk membangunkan negara ini. Maka sumbangan daripada rakyat jelata sangatlah diperlukan. Jadi untuk melahirkan orang yang suka menyumbang dan memberi, dan untuk melahirkan lebih ramai orang-orang yang mementingkan kekayaan, tetapi kaya untuk apa? Kekayaan bukan untuk dapat beli PS5. Kekayaan bukan untuk membeli saluran hiburan. Kekayaan bukan tujuan untuk berbangga-bangga dengan zina. Kereta apa yang kita miliki. Kekayaan bukan tujuan untuk kita beli title. Kekayaan bukan tujuan untuk kita berbangga dengan kita punya bisnes. Tetapi kekayaan yang kita kena jadi kaya adalah untuk tujuan kita membantu beri manfaat pada orang lain. Kita bantu beri manfaat pada kerajaan Madinah di bawah pimpinan Nabi SAW. Kekayaan itu penting kerana orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Inilah suratul Hadid. Untuk melahirkan orang kaya yang bersyukur yang lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca suratul Hadid dan surah sebelumnya, surah Al-Waqi'ah, maka kita akan lebih jelas. Allah Ta'ala menerusi suratul Hadid dengan elok. Ini penting dan saya akan tutup dengan kenyataan ini. Suratul Waqi'ah, Allah Ta'ala menerangkan kelebihan, kedudukan As-Sabiqun As-Sabiqun. Boleh baca. As-Sabiqun As-Sabiqun punyai kelebihan berbanding Ashabul Yamin. Tetapi Ashabul Yamin itu pun sudah hebat kedudukan mereka di sisi Allah, iaitulah penduduk syurga. Tetapi ada penduduk syurga yang disebut sebagai As-Sabiqun As-Sabiqun. Dalam suratul Rahman juga menyebut mereka sebagai Muqarrabun, orang yang penduduk syurga yang paling hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Maka suratul Hadid bagi tahu kita macam mana nak jadi As-Sabiqun, duduk di syurga dengan para nabi, para syuhada, yang mana mereka ini dahulu di dunia mereka beriman dalam keadaan bahaya. Mereka beriman dalam keadaan bahaya sebab mereka ini golongan pelopor yang membawa Islam ke negara masing-masing ketika kafir sedang bermaharajalela. Jadi iman ketika bahaya melahirkan orang yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah berbanding orang yang beriman selepas ramai orang jadi Muslim. Mana cabaran lebih hebat? Duduk di Mekah ke kita beriman dengan beriman ketika duduk di Madinah? Maka dalam suratul Hadid, kalau tuan-tuan baca ayat 10, Allah Ta'ala sebut orang yang beriman di Mekah dan di Madinah sebelum pembukaan dengan orang yang beriman selepas pembukaan Mekah. Yang lebih mencabar, aku beri kedudukan lebih. Yang kurang mencabar, aku tetap beri kedudukan. Tapi takkan sama dengan orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan sebelum pembukaan Makkah. Khususnya di Makkah sendiri, dia memilih untuk beriman. Jadi antara cara untuk mendapat tempat As-Sabiqun As-Sabiqun yang tidak lagi ditutup, umat Nabi Muhammad masih lagi berpeluang untuk mendapat kedudukan As-Sabiqun As-Sabiqun. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Waqi'ah, Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kita masih ada peluang. Jadi caranya adalah apa dia? Hendaklah jadi orang yang kaya
yang mempunyai harta tetapi infak. Dalam fikirannya ada bukan persoalan berapa duit saya berjaya tambah ni dalam akaun saya, tetapi berapa banyak saya sumbang. Dan untuk melahirkan orang yang suka menyumbang dengan hartanya, maka ayat 20 menanam benih kebencian kepada keduniaan. Harta yang ada pada kamu tu, kalau kamu hanya bermotif nak bina keduniaan, maka ternyata Allah Ta'ala tidak mahu begitu. Kerana banyak benda yang kamu akan terpedaya. Tidak ada orang semakin bahagia dengan kekayaan yang semakin bertambah, melainkan apabila dia tahu nak ke arah mana saluran kekayaan itu akan disalurkan. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat 20 seharusnya melahirkan orang yang sangat membenci, di mana sikap dunia di dalam hati, sedangkan sepatutnya dunia hanya di tangan sahaja. Dunia sepatutnya hanya di tangan sahaja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Jadi seorang yang kaya, bila dunia di tangan bukan di hati, dia akan salurkan sebanyak-banyaknya duit berkenaan kepada yang memerlukan, kerana dalam hatinya adalah kerinduan kepada destinasi dan kampung halaman. Mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan ini memberikan manfaat pada rakan-rakan semua. Tampal ayat 20 ini dalam rumah kita, supaya kita bersedia untuk meninggalkan dunia ini pada bila-bila masa. Ingat semakin banyak benda kita cari untuk keduniaan, maka lebih berat, sulit dan sukar untuk kita meninggalkan dunia bila Allah panggil kita. Ingat makin banyak permainan-permainan yang kita cari, makin banyak hiburan-hiburan yang kita cari, makin banyak perhiasan-perhiasan yang kita cari, makin banyak title-title yang kita mahu, makin banyak aset-aset dan anak pinak yang mahu kita tambah. Sebenarnya kita menambah keberatan dan bebanan apabila Allah panggil kita. Sulit dan susah nak tinggalkan dunia ni sebab ada banyak tarikan menarik kita. Na'udzubillah daripada kita tergolong daripada orang yang bila Allah Ta'ala panggil, dia berkata, saya belum bersedia sebab saya tak sempat nak manage benda-benda yang saya perlukan tadi. Saya belum sempat menikmati kepuasan. Mohon berikan saya masa, wahai Tuhan, saya belum bersedia nak pulang pada kamu. Sebab tu kita ni kena zuhud, hati kita kena zuhud. Hati kita ni tidak ada apa-apa keduniaan, melainkan akhirat. Tetapi dunia kita pegang betul-betul. Dan dunia bila kita pegang, kita akan salurkan demi pelaburan yang jangka panjang. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih pada yang membuat catatan. Saya cuba tengok kalau ada soalan. Terima kasih Puan Fin Jamal. Orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Itu antara kesimpulan kita. Yad Madinah sebut role model Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Barakallahu fiqh. Okey. Ustaz Amizah Khusri yang turut sama sertai. Terima kasih Ustaz. Semualah kawan-kawan yang menonton pagi ini. Tidak ada tujuan lain melainkan kalau boleh hafal ayat 20. Cuba letak target supaya kita boleh hafal dalam satu minggu ni. Cuba cari masa untuk hafal ayat 20 sebelum Ahad minggu depan saya muncul lagi dengan hakikat kehidupan yang kedua. Kita akan ambil ayat yang kedua tentang hakikat kehidupan. Jadi terima kasih pada semua menonton. Minta maaf tak dapat nak tengok semua yang bagi komen. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.